Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel semalam ni. Macam biasa Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit analisis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So di chart Bitcoin malam ni dah pun berlaku sesuatu, dah bagi satu signal untuk kita signal untuk arah pergerakan market. So untuk tu detail nanti tunggukan di chart Bitcoin, nanti Zul akan tunjukkan. So sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 12 jam. Kemudian ini ada juga aku kata request daripada kuarter di ruangan komen iaitu Phantom. Nanti tu akan pergi ke chart Phantom, dan sekiranya anda ada chart yang anda nak tengok ataupun coin yang anda tengok, anda boleh request di ruangan komen bawah. Nanti di next review tu akan cuba buat untuk anda punya coin request. So kan, let's go kita tengok di coin market cap. So inilah coin market cap. Yang pertama kita tengok total market. So total market untuk hari ni still lagi dalam 1.95. So ikutkan kita drop sikit, ikutkan pagi tadi dalam 1.98. So sedikit drop dalam 30 bilion. Kemudian volume expected lebih kurang sama je, tak banyak berlaku perubahan. Kemudian BTC dominant terus dropping daripada 42.8 pagi tadi 42.2, dan expected malam ni dah pun 42. So ini kita nak expected ada berlaku dropping. So dropping tu expected BTC juga drop, expected altcoin juga turut melakukan dropping. So tengok summary untuk hari ni dalam 12 jam. Apa yang kita tengok ni lah total market drop sikit 1.7, hampir juga ni daripada 1.9 daripada 1.98 ke 1.95. Kemudian volume sikit increase 4%. Kemudian dominance juga drop macam cakap dia lah, pagi tadi 42.2, now dalam 40.42 saja. So ni expected dah sedikit jatuhan. So let's go kita tengok harga semasa untuk malam ni. Bitcoin still lagi above 42, so good. Secara kuarter support kita ada strong support iaitu resistance ni 42k, dah pun breakout dan kita berada di 43. So now 42 itu menjadi kita punya major support sekarang. So seperti ada lagi trend line, nanti dia akan terangkan di chart saja. So Ethereum kalau ikutkan pagi tadi 3.1, now 3k saja. So expectation tumbuh Bitcoin 2%, Ethereum pun 2%, and bila Bitcoin dropping, kita akan expect another altcoin lain juga akan turut melakukan dropping juga. So apa pun nanti kita akan tengok chat di Phantom, ada yang request pasal Phantom, nanti tu akan buatkan. So kan, let's go di chat Bitcoin. Sebab apa Bitcoin ada sesuatu yang penting untuk sharekan untuk malam ni, iaitu untukkan di Discord punya. Discord dah sharekan, iaitu ni dah sharekan ni. So nanti tu akan terangkan apa setiap line, kenapa line-line ini kuota penting untuk kita monitor. Nanti tu akan di Discord channel dah pun sharekan. Sebab apa yang join Discord channel ni hanyalah yang join YouTube membership channel tu je, dengan support channel tu akan anda dapatlah kuota maklumat yang terkini, adapun bila buy, bila sell. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh direct terus di Discord, itu akan cuba jawabkan untuk anda. So kan, ini di chart. So inilah chart Bitcoin for hours. So apa yang berlaku hari ni, so dah ada detect satu quarter pattern. Apa ini pattern? Iaitu ingat sebelum ni kita sedang monitor, kita still lagi monitor on track ni pergerakan ini. Iaitu pertama pergerakan kita punya inverse and shoulder ni. So ni kita selagi on track, so dah pun berlaku, hanya tunggu nak breakout saja. Ni expected breakout ni kita akan expected price tu akan sampai ke mana? Expected sampai ke 61 kita punya price target, seperti mana Zul tunjukkan di pagi tadi. So chart ni ada satu chart. So chart ni memang kalau ikutkan, yes, chart ini expected tunggu kat mana? Price of breaking saja kita akan nampak sampai ke kita punya major return. Macam dekat sebelum ni, kata macam mana pun Bitcoin akan test dulu dia punya major support bergantung kepada low. Sekarang ni low kita berada di 32. So major resistance kita berada antara 55 dan 61. Sekiranya kita drop bawah lagi tanpa retest, kita expected price akan give time akan datang juga resistance sebelum dia melakukan continuous drop ataupun recovery. So itu yang kata untuk reversal pattern apa yang kita monitor sekarang. So untuk di kuarter chart lain iaitu BTC, yang tu monitor ialah BTC USDT. So apa yang ada kat sini, tu akan monitor satu pergerakan untuk hari ni ataupun satu pattern yang baru yang tu dapat detect di 4 hours, iaitu symmetrical triangle. So symmetrical triangle ni apa? Yang symmetrical ni kita tengok bucur ni. So symmetrical triangle ni kita panggil pattern yang dinamakan pattern continuously pattern. So bila apa bentuk continuously pattern ataupun dalam bahasa Melayu ni adalah kuarter pergerakan yang akan berterusan. So apa terusan? Sekiranya price tu datang dari bawah, expected dia akan masuk kuarter dalam perhentian kejap, kemudian dia akan terus melakukan kenaikan. Sebab tu kena nampak itu continuously kesinambungan pergerakan price ke atas. So ini apa peran ni kita akan expected bila nak breakout. So ini kalau tengokkan kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 expected kita akan boleh breakout. So
sekarang ni adalah kuartal kita tengok apa yang berlaku. So price expectation masih lagi boleh bermain antara trendline ni. So expected boleh sampai mana kita drop, swing low to swing high, kita ada support. So support ni expectation price boleh drop lagi dalam kawasan ni, expected dia akan sedikit, kita boleh tengok price itu akan possibly drop, ikutkan dah drop pun. Kalau ikutkan kita tengok price dah pun drop kita punya ke mana support dan berlaku reaction. Dan price 4 hours still lagi close above kita punya trendline ni. So siapa nak tahu trendline ni lah di kuartal di daily kalau ikutkan. Kalau dia nak tengok lebih jelas iaitu trendline ni. So trendline adalah trendline kuartal pattern yang lebih besar. So ini pattern yang lebih besar ni. So ini adalah kuartal upper trendline kita. So selagi mana price tu berada di kawasan ni, kita akan expected price akan bounce menuju ke atas. So itulah expected pentingnya kuartal trendline untuk orang tu, expected kita akan still berada dalam kuartal bullish punya territory. So untuk ni 4 hours kita regain power naik atas. So kalau tengok pan merasakan stock RSI. Stock RSI sekarang berada di oversold. So meaning good, sekiranya nanti kita tengok biru ni cross orange, expected kita akan ada good momentum untuk naik atas. Kemudian tengok RSI juga berada di kawasan 50. So expected boleh recovery balik ke atas. Selagi mana price tu berada antara 50 dan 60, kita akan tengok continuously price turun ke atas. So banyak ni kita ada RSI, stock RSI dan oversold. RSI berada 50, kita berada dalam triangle, kita berada di atas trendline. So semua ini menunjukkan momentum untuk kenaikan ataupun bullish. Macam cakap sebenarnya, sekiranya kuartal price Bitcoin berada di atas trendline ini, meaning kita akan nampak momentum untuk bullish ataupun bullish itu regain strength ataupun bullish itu strength untuk naik atas tu lebih power. Sebab tu kita tengok semua indikator sekarang menunjukkan price itu sedang menuju ke atas. Berbanding sebelum ni, kita tengok price tu berada di bawah, kita tengok semua indikator menunjukkan price itu momentum dia mau naik menurun ke bawah. So now untuk tengok untuk confirmation ataupun untuk kita untuk menentukan price itu still lagi bullish, yang pertama ada bukan simply saya kata momentum untuk bullish tu lebih strong kata arah untuk naik ke atas tu lebih percentage untuk naik tu lebih tinggi berbanding di bawah, selagi mana price itu berada di above trendline ni. So untuk kali tu ada triangle juga. So triangle ni is even kalau price jatuh bawah ni pun don't panic, sebab apa, kita ada horizontal support di 42. Tu even kalau break ni pun kita ada 42 dan kita ada juga kuartal upper trendline kita. Ingat ini kalau kata down trendline, kemudian kita dah berubah daripada down trendline daripada up trendline. So up trendline tu dah bagi dah confirmation iaitu daily, kemudian kita ada dapat pun second confirmation di 42 dan kita dapat confirmation untuk the break line. So confirmation tu dah ada iaitu trendline, yes kita dalam upper trendline. Selagi mana price itu tak break kita punya minus support ni, selagi itulah kita dalam trend. So price expectation boleh lagi price jatuh bawah ni dan terus melakukan ke atas. So even price jatuh kawasan ni, ya, tapi kalau jatuh ni sedikit bullish tu sedikit kalau orang kata hilang keupayaan untuk nak kata, tapi untuk long term still lagi boleh bounce balik ke atas. So untuk kali ni kita tengok adakah good position untuk entry. So semalam kali juga siapa yang dah buy kawasan ni, kita dah fail price jatuh bawah. So jatuh bawah expected yang siapa dah buy ni hold saja, expected kita ada good momentum untuk bullish untuk long term. So sekiranya anda nak buy lagi, anda boleh buy di kawasan ini, ataupun siapa yang dah buy kawasan ni jangan buy kawasan ni, tapi siapa yang dah buy kawasan ni nak dollar cost average lagi mungkin 2% lagi, seperti anda bertunggu di kawasan ini. So siapa-siapa yang belum masuk, yes boleh masuk dekat kawasan ni, ataupun kalau dah masuk kat sini, seperti kalau TV kita bangun pagi besok price jatuh lagi, so siapa yang dah buy kawasan ni, kata tak perlu buy kawasan ni. So siapa yang kata pagi besok baru tengok price kawasan ni, anda boleh buy di kawasan ni. So 1, 2, 3 kawasan buy ni hanya anda boleh pilih salah satu. Kalau anda dah buy atas ni, so anda tak boleh buy bawah ni. Kalau anda buy tengah ni, meaning seperti anda tak boleh buy bawah ni. Kalau anda tak buy lagi atas dua ni, anda boleh expectation boleh tunggu di kawasan buy ni. Sebab apa, expectation kita dalam boleh tu itulah kuartal antara bot dip yang kita boleh tengok. Sekiranya kita tengok price itu, tentulah anda dah buy kawasan ni, anda hold. Kemudian ada yang kata ada person dah buy kawasan ni, ada hold. Kemudian price jatuh kawasan ni, ada person buy. So kita dah ada 3 position. Anda dah kata tak, pilih anda tak beli buy 3 tu, anda pilih salah satu saja. Kalau anda dah buy semalam, hold saja set, walaupun jangan buy. And then seperti kalau siapa nak buy, boleh tunggulah kawasan, dan buy kawasan ni ataupun buy di kawasan ni. Okey, kat mana kita tengok untuk fail untuk kita melakukan ke atas. Macam cakap, so ada triangle adalah kata continuous pattern untuk price itu naik atas. So macam mana kita kata price target, sama ada kita ambil daripada bawah, sama ada kita ambil di bawah point of breaking. So bila dia breaking saja kita akan ambil, so seperti dia akan sampai di kawasan ni, ataupun salah satu lagi kita ambil yang sedikit pendek sikit dia punya momentum, itu dari sini, kemudian daripada second higher low kita. So ingat, ini adalah kuartal
kenaikan. So inilah lower low, higher low, dan expected kita akan buat another lower low. Anticipation boleh berlaku bila touch trendline ni. So untuk ini kita ambil point breaking expected saya ni, Zul expected dia akan sampai ke 51. Ya, betul-betul di kawasan 51. So Zul akan monitor lebih yang ini daripada lower low ini, sebab 51 lah kita punya net resistance yang lebih agak besar ya, yang kita perlu breakout, iaitu cakap sekarang ni price boleh lagi buat consistent ni. So price boleh bermain antara 42 dan 51. So breakout 51 kita akan more bullish, expected 51 akan jadi kita punya strength support. So yang ini yang kecil-kecilnya, yang di tengah ni seperti hanya kata minor saja, minor support dan minor sekarang ni aku kata expected minor resistance. Tu tak fokus sangat pada resistance ni. Kalau apa-apa ini kata hanya kawasan mainan saja. So tak akan buy, tak akan sell. So kawasan ni for around 42 good buy. Kawasan 51 anda boleh sikit take profit 20%. Seperti akan retest balik sebelum dia melakukan lagi kenaikan. So itulah yang nampak kami ni, ada possibility untuk Bitcoin terus melakukan kenaikan. Tapi kata dan dengan panik sekiranya price tu jauh bawah, and sekiranya Bitcoin breakout trendline ini, sekiranya breakout jatuh bawah trendline ni, so meaning siapa yang nak buy kawasan ni, anda hold saja asset. So kita akan tunggu next buy kita, iaitu di mana, daripada swing low to swing high. Kita akan tunggu di kawasan last support ini. Sekiranya Bitcoin jatuh kawasan ini adalah position last buy untuk kita. So sekarang lepas jatuh ni kita last buy, kemudian sekiranya price terus drop ke bawah, kita akan stop buy, kemudian kita akan hold saja apa yang ada, kemudian kita akan kumpul modal balik. So kita akan kumpul modal selagi mana price tu tak sampai 30 ataupun around 29 ke last quarter ke net quarter last support yang besar ni 30. So selagi lah kita tak buy. So meaning di kawasan bagi Zul 36 ini adalah kawasan last buy untuk Zul, and kali-kali price drop lagi Zul akan tunggu di kawasan 30. Dan kawasan 30 tengok pula momentum dan apakah pergerakan price, adakah ada buat double bottom ataupun ada tanda-tanda untuk price tu sedang untuk melakukan rebound. Sekali rebound kita akan buy di 30. So itulah position buy kalau anda nak buy untuk long term. So sekiranya price itu berjaya regain ke 51, siapa yang buy kawasan ni ataupun buy kawasan di bawah ni, anda boleh take TP sikit 20%. Sebab apa? 2.51 dia akan drop sikit. So anda boleh guna balik, nanti kita akan buy balik di kawasan ni. Kita akan dollar cost average tanpa mengeluarkan modal. So itu yang 2.51, dan bila sampai 61 macam dekat tadi 61 dah cakap dah, kita akan lock semua kita punya quarter coin dalam profit. Untuk expectation kena drop, kita akan keluar exit 100% dalam ni market, at least 90% ke atas kita punya total investment. So itulah di Bitcoin currently. So setiap quarter line ni amat penting. So untuk currently yang quarter more bullish, kita perlu hold trend line ni. Kalau kita breakout, yes, tak masalah. Quarter cuma bullish sedikit, quarter loss momentum, kita akan ada strong support di 42 dan trend line ini. Sekiranya break keadaan ni, barulah kita akan tunggu the next buy kita di kawasan ni. So whatever price main kawasan ni, dari game pun kita tak akan buy, kita biarkan saja. Kalau net kita akan start profit balik kawasan ni. Kalau drop bawah tak masalah, kita akan tunggu di kawasan ni, dan barulah kita akan start buy balik untuk di Bitcoin. So itulah position buy tu sekarang. So untuk currently dia tak buy lagi untuk hari ni, tapi dia akan tunggu dengkuk kata habis minggu ni. So minggu lah quarter 17. So expected minggu depan tengok macam mana, sebab minggu depan expected ada melakukan kenaikan. So nak actually nak quarter recovery dulu sedikit early ke kawasan ni. Tapi apapun, kalau anda nak buy, adalah good position untuk buy di kawasan ni, ataupun dia bagi dah 3 point tadi, iaitu buy, sama ada anda buy semalam atau buy hari ni, ataupun buy untuk kemungkinan ini. So 3 buy ni anda hanya boleh beli salah satu. Sebab apa? Itu adalah risk management kita. So ni kalau anda dah ada RM1,000, yang kita invest RM200, so even dah rutin. Kalau drop lagi tak masalah, anda ada lagi RM800, 800 kita akan tunggu di kawasan ni. Kalau price tak jatuh, terus melakukan kenaikan, ini kita akan terus profit. So yang profit tu nanti kita akan TP sikit, ataupun anda buat keluar modal, kemudian nanti kita akan tunggu retestment, kita masuk balik quarter position tu. Macam lah kita dollar cost average. Sebab apa? Money management penting untuk anda dalam punya investment. So itulah di Bitcoin pergerakan. So let's go, kita pergi ke Phantom. Sebab apa? Di ruangan komen ada yang tanya pasal Phantom. So ikutkan ni. So ada yang tanya Phantom. So Phantom memang kata Zul punya favorite coin juga. Phantom ni adalah antara Zul punya favorite. Phantom ni memang Zul target untuk dapatkan 1000 coin. Currently Zul ada dalam 200 lebih quarter Phantom. So now let's go, kita tengok Phantom. So Phantom ikutkan untuk malam ni. So Phantom, kita tengok Phantom USDT ataupun Phantom USDT.
kita akan tengok Phantom USDT. Sebab apa? Senang. Sebab apa, kalau kita nak buy tu kita tahu price dia. So untuk currently price itu berada di mana? Price itu berada di betul di atas kita punya upper trend line tu. Ingat, tu ada draw satu trend line ni. Selagi mana price tu berada kawasan ni, ini adalah kawasan good untuk kita entry, untuk kita long term punya position. So untuk currently kita sampai kat mana ni? Dah terbabas. So ini kita akan tengok balik di Phantom USDT. So ikut currently price itu berada di mana? Price itu berada di kuarter, hampir di kuarter kita punya trend line. So untuk buy lah, bukan good position untuk buy sekarang. Tapi kalau long term tak ada masalah bagi Zul. Dia punya average unit pun, average tu berada di $1.36. So meaning untuk Phantom tu sedang dalam profit. So next buy Zul untuk tu tambah lagi. So kat tambah lah, expected Zul akan tunggu di kawasan ikutkan kita boleh tarik kuarter minor support, swing low. Alright, swing low dan twin swing high, kita akan expected price tu sedang berada di kawasan kita punya minor support. So consider good position untuk anda buy untuk Phantom. Tengok Bitcoin pun expected akan melakukan recovery. So kalau anda nak quarter, mungkin anda dah quarter sedikit, anda ada RM1,000, mungkin nak tambah lagi 20%, anda nak tambah 20% lagi kuota punya tekanan modal untuk Phantom. Consider now adalah good position untuk buy. Selagi mana price tu kawasan ni, and kita pun berada di kawasan trend line. So even mungkin anda buy kawasan ni, kalau drop tak payah buy dah kena. Tapi kalau anda mungkin tengok, mungkin besok mana tahu, pagi besok tinggal price tu berada di kawasan ni, adalah good position untuk anda buy. So untuk di RSI, kita tengok RSI untuk di Phantom, price itu adalah berada di atas 50. So meaning good untuk ni atas. Kita tengok store RSI pula. Store RSI berada di kuasa pertengahan. So meaning kita ada lagi good, sedikit lagi momentum untuk drop bawah. So meaning kita ada, boleh juga price tu drop sedikit lagi ke bawah. So ini kata antara mana-mana trend line yang tu monitor. So now kita hanya monitor yang ni saja. Bukan draw yang ni, tu ni. So now kita hanya kata support, iaitu ni kita ada minor support dan juga minor resistance. So minor resistance ni kita boleh pakai dua, sebab apa? Support yang sama. So nanti tu akan drawkan balik. Swing high to swing low. Tu meaning kita akan ada resistance. So resistance kita betul-betul berada kawasan ni. So kita boleh pakai lah box purple ni, kita boleh pakai yang sama. So meaning apa yang berlaku, kita expect price tu boleh bounce antara support ni ke resistance. So bounce kawasan ni, siapa yang dah masuk kawasan ni, anda boleh TP 20%. So kita akan expect akan berlaku sikit dropping kita akan masuk balik. Kalau dia terus naik tak ada masalah. Yang profit tu kita akan timpan dalam USD, kita akan tunggu net correction, kita akan buy balik. So untuk di Phantom, consider kalau anda nak invest adalah good position untuk buy untuk long term. So ingat, kalau drop jangan panik. Drop itu normal, sebab apa? Ikutkan currently Phantom pun dah drop. Phantom pun drop almost 50% currently. Untuk 50% tu anda buy harga yang kata 50%, 45% discount. So even kalau drop sikit pun tak masalah, kita akan dollar cost average. Anda buy sikit kawasan ni, and kita berada di kata major support ataupun last support untuk di Phantom adalah antara 1.3 dan juga antara 0.75. Sekiranya price tu jatuh kawasan ni, kita akan buy untuk long term. Ini yang ditunggukan untuk bearish market nanti. Tu ikutkan kita akan start bearish market 3 tahun. So kalau itu yang tunggu-tunggukan untuk ni, sebab tu Zul amat control Zul punya quarter buying sekarang ni. Sebab apa? Zul hold lagi. Even tu kata nak buy tu mesti hold lagi. Tu tunggu. Sebab apa? Expected Zul nak at least nak lock dulu modal. So sekiranya price tu terus drop bawah, so meaning Zul akan hold saja asset. Meaning Zul akan suntik dana baru untuk buy quarter coin ni di bawah, expected untuk long term punya holding, untuk expected another 4 years ke nanti ataupun 4 tahun nanti baru kita akan regain profit balik tu. Untuk current tu kita akan kumpul aset dulu, jangan fikir pasal value, fikir as kumpul aset sebanyak boleh. So untuk Phantom inilah dua ada kuarter satu pergerakan ni. So kenapa ada trendline putih ni? Adalah trendline putih ni expected ada sedang monitor channel. So channel pergerakan ni kita boleh expectation price itu boleh berlaku. So meaning sekiranya price untuk buat higher high, kita akan expect mana-mana price kawasan trendline ni adalah potential untuk berlaku Phantom buat high. So meaning sekiranya price tu touch je kawasan ni, meaning kita boleh TP sedikit, maybe dalam 50%. Sebab apa? Kita akan expect price tu akan berlaku rebound balik at least ke middle pertengahan ni. So meaning TP tu kemudian kita masuk balik profit tu, kita akan masuk balik kawasan ni. So meaning kita tambah kita punya asset tanpa mengeluarkan modal, hanya mengeluarkan profit yang kita keluar daripada investment yang sedia ada. So untuk kali berdasarkan trendline ni adalah good position untuk anda buy untuk long term. Cuma kenapa tu tak buy? Sebab apa? Sudah Zul kena risiko tu dalam market dah agak tinggi. Tu sebab tu Zul hold saja now. Tu hanya mode kumpul modal saja untuk expectation untuk tunggu next bearish market. So apa yang Zul fokuskan adalah Zul fokus untuk lock tu punya modal. Tapi kalau anda mungkin baru nak invest ataupun mungkin ada sikit lagi kata Phantom, mungkin anda nak
tambah sedikit lagi, consider now adalah consider good position untuk anda buy, bergantung kepada anda punya average. Kalau anda average anda berada di atas, meaning price sekarang berada di $2, average anda berada $3, katakan ini adalah good position untuk anda buy. Sebab apa? Anda buy kuasa ni, anda buy, anda akan dapat asset lebih banyak, expected average anda akan drop dengan drastik. So bila anda drop average kan anda, so meaning kuasa tak perlu panik, price jatuh dari kawasan ni, and bila sampai point Bitcoin 61 nanti kita akan lock. Hopefully masa tu Phantom itu berada di atas average anda. Bagi Zul selamat lagi 1.3. So meaning Zul tak panik untuk Phantom ni. Kalau melakukan kenaikan lah good position, Zul akan exit. So meaning Zul akan exit dalam profit. So guys, Zul rasa itu saja untuk pagi ni. So sekiranya anda berminat untuk kata join dia punya YouTube membership, dengan senangnya anda pergi ke YouTube channel Zul, kemudian klik button join. Klik button join selepas anda buat transaction, anda pergi ke ruangan ni, ada home, video, playlist, community and membership. Klik membership, dan dalam membership ni akan ada link ke Discord. Kemudian kita akan jumpa di Discord ni. Sebab apa? Kat sini Zul banyak share lah. Sebelum ni pun Zul ada share kata sebelum kata ini apa yang berlaku, apa yang akan berlaku net confirmation. So anda boleh sikit banyak anda boleh belajar daripada punya Discord, dan anda boleh tanya juga sembarang kata pertanyaan di kawasan tu. Kalau kata anda segan nak tanya dalam group, anda boleh PM tepi je, dia kata personal message tu je kat Discord, dan tu akan cuba bantu anda. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada kawan. So hopefully Bitcoin malam ini dapat melakukan peningkatan. Dua sepakat untuk minggu ni mungkin kita akan sawit untuk hari Jumaat. So mungkin hari Jumaat esok kita akan ada pump ataupun kita akan nyebut sawit. So ini expectation mungkin minggu depan kita akan melakukan kata kenaikan. So sama kenaikan atau kejatuhan, kita dah standby pun kita punya plan. Expected untuk naik, kita akan cuba untuk hold kita kata kita lock kita punya target. Kalau drop bawah, kita akan tunggu di kawasan ni untuk buy. Kemudian kita akan hold saja apa yang kita ada. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi pagi besok, and Assalamualaikum. Bye bye.